Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam Jumaat. Minta maaf kerana ada delay sikit pasal technical issue sikit online. Okey, hari ini saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua media-media yang hadir atas press conference yang saya panggil hari ini. Ini berkenaan dengan isu kebelakangan ini, iaitu isu timbul di industri e-hailing, iaitu rata-rata pemandu-pemandu dan juga penumpang-penumpang industri e-hailing sedang mengeluarkan ketidakpuas mereka terhadap syarikat-syarikat e-hailing operator yang telah mengeluarkan harga-harga yang tidak masuk akal dan harga-harga yang mahal compare dengan harga-harga biasa yang selama ini ditawarkan. Di samping itu juga saya ada terbaca beberapa suara-suara penting di dalam industri. Pertama sekali daripada pengurusi PPIM telah mengatakan ketidakpuashatian terhadap kerajaan tentang apa yang berlaku dengan industri e-hailing. Juga Menteri Pengangkutan telah meluahkan rasa tidak puas hati juga beliau terhadap operator-operator atau pengendali-pengendali e-hailing di tanah air kita sejak kebelakangan ini kerana mereka memberi alasan harga naik disebabkan jalan trafik terlalu kuat di Kuala Lumpur, pemandu kurang, jadi harga kena naik. Dan menteri pun cakap ia tidak masuk akal dengan alasan yang diberi. Jadi di sini selaku penasihat dan juga seorang yang mengendalikan operasi taksi eksekutif biru di Malaysia, di tanah air kita, saya hari ini ingin bersuara terhadap dua perkara. Yang pertama, saya nak menyentuh terhadap statement yang dikeluarkan oleh Menteri Pengangkutan semalam ataupun dulu semalam, terkeluar di dalam Malaysia kini mengatakan kerajaan telah meluluskan e-hailing pada 2019 dan telah menetapkan harga ceiling ataupun harga yang macam mana harus dikenakan kepada penumpang-penumpang atau pengguna-pengguna e-hailing. Ini dikatakan akta yang telah diluluskan. Okey, di sini saya ingin memperbetulkan statement tersebut. Saya nak bagi kronologi yang berlaku. Pada tahun pada tahun sebelum Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, sewaktu itu dikelolakan oleh SPAT, di bawah SPAT dan juga di bawah Kerajaan Barisan Nasional, bukan Menteri Pengangkutan yang sekarang. Okey. Sewaktu itu pihak SPAT ada mengatakan Parlimen telah meluluskan permohonan untuk pertukaran akta dan menambah baik dan juga meluluskan akta baru e-hailing. Tetapi ia tidak menyatakan berapakah harga ataupun macam manakah harga yang patut dikenakan, ataupun adakah harga yang akan ditawarkan oleh syarikat e-hailing ini dikawal selia oleh kerajaan. Itu tidak dikatakan. Sampai hari ini saya pasti itu tidak dikatakan. Sebab saya mengikuti dan saya menghadiri semua mesyuarat yang ada. Okey? Satu.
Kedua, bila Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional bertukar kepada Pakatan Harapan, Pakatan Harapan sewaktu itu Menteri Pengangkutan Anthony Loke meluluskan operasi lesen mengendali e-hailing Grab di tanah air kita. Dengan bersyarat setiap pemandu kena ada PSB dan JPJ telah mengeluarkan tawaran kepada semua EHO untuk menjalankan kelas pengambilan lesen PSB. Termasuk kita pun terima, okey. Seterusnya, kita tidak pernah, baik JPJ panggil kita, maupun MOT panggil kita, maupun MOT tak panggil kita, apabila MOT buat pengumuman pun kelulusan pasal operasi e-hailing, tidak ada satu jabatan atau menteri atau pegawai atasan mengeluarkan statement kawalan charge e-hailing harus mengikuti syarat-syarat dan kiraan-kiraan yang telah ditetapkan atau dikawal oleh kerajaan, seperti pemandu teksi. Saya bagi contoh seperti pemandu teksi, di mana kalau bajet bermula RM3, lepas tu setiap kilometer ke setiap berapa meter ada 10 sen. Kalau eksekutif, kenderaan eksekutif biru bermula pada RM6, lepas tu setiap 1 kilometer ke berapa ratus meter ke 20 sen, macam tu. Alhamdulillah. Jadi untuk e-hailing tidak pernah dikatakan, walaupun di dalam mesyuarat APAD, setelah ASPAD ditutup, APAD dilaksanakan, walaupun mesyuarat APAD, ia tidak mengatakan kawalan itu kawalan harga itu dikawal oleh APAD kepada EHO tersebut. Cuma yang dikatakan, EHO tidak boleh memotong komisen lebih daripada 10% terhadap pemandu-pemandu teksi. Itu dia ada cakap. Okay? Jadi, dengan timbulnya permasalahan yang sedang berlaku di tanah air kita ini, yang mana harga dinaikkan ikut sesuka hati kepada e-hailing operator, daripada e-hailing operator, saya menyalahkan dua pihak. Saya tidak menyalahkan Menteri Pengangkutan, maupun saya tidak menyalahkan Kementerian Pengangkutan, sebab mereka telah diberi nasihat yang salah daripada APAD. Yang saya salahkan adalah pengurusan APAD daripada atasan sampai ke bawah. Saya menyalahkan APAD sebab APAD telah gagal melaksanakan pengurusan management, penguatkuasaan, penyelidikan dan juga monitoring semua e-hailing operation. Daripada mula APAD ditubuhkan, APAD cuma sibuk nak keluarkan PSB, nak keluarkan lesen memandu e-hailing. Okey? Tetapi lesen memandu e-hailing yang dikeluarkan tu pun dia salah dilaksanakan oleh APAD. Pertama, setiap pemandu yang ada PSB, dia kena ada lesen memandu daripada APAD. Lesen memandu ni APAD mengeluarkan authority dia kepada EHO ataupun e-hailing operator seperti Grab, Myka, Big Blue dan semua operator yang ada lesen. Okay? APAD bagi kita sistem, kita key in semua driver, kita keluarkan lesen mengikut apa yang diperlukan, apa yang di SOP oleh APAD beri pada kita. Dan kita harus membayar APAD charge-charge yang telah dikenakan setiap lesen. Di situ ada satu kesalahan yang terlalu besar berlaku dengan APAD. Lesen-lesen untuk memandu e-hailing tidak boleh dikeluarkan oleh syarikat-syarikat pengendali
e-hailing. Tak boleh. Itu salah. Sepatutnya APAD mengeluarkan lesen-lesen tersebut bermakna pemandu pergi ambil test dekat JPJ, lepas belajar PSB, ambil test kat JPJ, lulus, pergi ke APAD, bawa lesen, bawa semua yang perlu, pergi ke APAD, bayar dekat APAD, daftar dekat APAD, APAD keluarkan lesen untuk memandu. Seperti kad memandu taksi. Itu patut APAD yang buat. Apa tak boleh cakap tak ada sistem, apa tak boleh cakap tak cukup orang, apa tak boleh cakap macam-macam alasan. Itu memang tanggungjawab APAD, bukan tanggungjawab syarikat e-hailing operator. Okey, itu satu. Kedua, APAD juga gagal melaksanakan penstrukturan kategori-kategori kenderaan termasuk dengan kategori-kategori charge yang dikenakan. Bermakna APAD patut seratakan kenderaan yang boleh digunakan, type of car yang boleh digunakan di dalam industri e-hailing. Bukan taksi saya cerita e-hailing. Jadi APAD tidak melaksanakan tersebut. Kedua, APAD juga tidak mengkategorikan kenderaan-kenderaan yang boleh dilaksanakan operasi sebagai e-hailing. Pertama, contoh, instead of pakai Myvi, mungkin Myvi tu kita tak boleh gunakan. Kita pakai Beza, kita pakai Santa, cukup. Itu kategori bajet. Untuk e-hailing pun sama, kita kategori bajet. Okey, untuk Premier, sebab APAD ada kategori Premier dulu dalam taksi, yang mana meter start RM4. Jadi yang itu APAD kena adakan, tapi kita jangan taruh Saga atau Beza. Kita asingkan tu jadi kategori lain. Kata macam Alza. Okey, Alza ke apa ke, boleh masuk. Atau SUV, boleh masuk kategori tu, SUV. Lepas tu, kita ada satu lagi kategori executive. Maknanya 2 liter and above. Okey, so 2 liter and above, itu semua boleh masuk 2 liter and above, macam kereta MPV semua tu lah. Okay. Tetapi APAD kena seratakan apa color kenderaan e-hailing. Kita ada biru untuk taksi, kita ada merah untuk bajet taksi. So e-hailing kita ada satu lagi color lah, kalau nak sangat bercolor. Okay. Setiap e-hailing tu sepatutnya APAD meratakan harga dia kontrol. Benda ni saya dah cakap daripada time Uber lagi, yang mana pada waktu tersebut banyak pemandu marah kat saya pasal saya suruh buat macam ni lah, harga naik. Saya kata mahal sangat, tak ada orang nak naik lah. Sekarang bila harga naik, semua bising. Jadi benda-benda ni patut berlaku dah lama, bukan sekarang. Implementasi e-hailing ni telah dibuat dengan tergesa-gesa, dengan yang tidak memberi faedah yang baik kepada pemandu maupun penumpang. Ia memberikan keburukan kepada imej industri taksi atau industri pengangkutan, dan juga memberi imej yang buruk kepada MOT. APAD dah tentu buruk lah. Okay? Nah, apa yang perlu kementerian lakukan untuk menyelesaikan masalah ni? Kementerian harus bersikap tegas terhadap APAD. Okay? Kementerian harus tegas terhadap APAD. Pertama, penstrukturan balik semua kenderaan-kenderaan yang akan digunakan untuk e-hailing. 3 kategori. Bajet, Premier, Executive. 3 kategori kita bagi. Okay? Taksi, bajet, Executive kena datang balik. Taksi biru kena datang balik. Okay. Lepas tu pula dia punya kiraan tu ikut taksi dia. RM3, RM4, RM6. Itu solution yang saya nak cakap pada hari ni lah. So ada apa-apa soalan? Datuk,
Okey, isu berkenaan dengan tambang ni nampaknya hanya keluar pada seminggu yang lalu. Okey, pada seminggu yang lalu, jadi ianya lebih mencerminkan ke arah bermusim ataupun hanya pada waktu tertentu saja. Jadi dekat sini soalan saya, apa komen Datuk dengan respon termasuk menteri, termasuk apart pegawai kerajaan yang hanya respon pada isu yang hanya bermusim ataupun hanya satu dalam 1000 ataupun lebih tepat lagi menjelang hanya pada musim perayaan dan waktu puncak. Boleh Datuk ulas sikit isu ini? Dia pasal isu taksi e-hailing ni, dia tak ada musim. Dia cuma yang ada musim cuti dengan musim tak cuti je. Dia tak ada hujan harga lain, tak hujan harga lain. Traffic jam harga lain, tak traffic jam harga lain, tak ada. Tak ada tu semua. Tu mengarut tu. Itu EHO mengambil kesempatan untuk mengaut untung daripada penumpang-penumpang. Tapi tidak memberi keistimewaan kepada pemandu-pemandu. Jadi pasal musim-musim ni tak ada lah. Ini semua mengarut punya alasan. Kalau pasal peak hours tu ada. Memang kerajaan dah tetapkan bahawa taksi pukul berapa ada extra charge, midnight charge pukul apa. Itu memang ada. Ikut je lah. Apa kita nak tukar-tukar? Kiraan app pun ikut je lah. Sama macam kita dengan Big Blue, kita ikut aja. Pasal apa customer tak komplain pakai Big Blue? Isu yang panas minggu ni hanya dilihat berkisar kepada satu aplikasi e-hailing saja. Jadi ianya ada tidak adil untuk syarikat lain yang ada 31 syarikat selain daripada syarikat yang dimaksudkan sebagai tambang naik ni. Di sini Datuk ulas sikit. Lagi sekali apa dia, Rizal? Okey, isu yang meletup sekarang ni adalah isu tambang. Okey, isu tambang yang dikatakan naik mendadak. Tapi bila dilihat ianya hanyalah pada satu syarikat saja yang berlaku. Sedangkan e-hailing di negara kita ada lebih 30. Jadi yang aktif ada lebih kurang 6 syarikat. Jadi yang syarikat lain-lain tambangnya okey saja. Jadi ianya tidak adil lah untuk disalahkan kepada seluruh industri e-hailing itu yang mengatakan tambang e-hailing mendadak sehingga kerajaan nak campur tangan berkenaan isu tambang. Itu soalan saya, Datuk. Dia macam ni, Rizal. Sama ada dia naik ke dia tak naik ke tambang tu, ataupun sama ada kita ada 31 operator ke apa ke, itu tak penting. Yang penting kerajaan kena kawal harga yang akan dikenakan terhadap penumpang. Itu penting. Kedua, pasal 6 syarikat yang beroperasi, 5 syarikat tak ada masalah, cuma satu syarikat seperti Grab. Ini kita patut salahkan kerajaan lah. Sebab kerajaan membela Grab daripada dulu lagi. Daripada sebelum PH lagi kerajaan membela. Dan lepas PH lagi membela. Sekarang ni dah tukar Perikatan Nasional lagi membela. So kerajaan yang salah. Kita tak boleh salahkan Grab. Kerajaan tak kawal pada asal. Apa tak kawal pada asal? Terlalu bagi muka. Padan muka lah. Datuk, maksudnya salahkan kepada kerajaan tu boleh explain sikit tak? Maksudnya macam mana? Kan dah melantik, saya bagi senario lagi sekali. Masa Barisan Nasional, kita ada SPAT. Bila Barisan Nasional tukar kepada Pakatan Harapan, SPAT ditutup. So ditubuhkan APAT yang mana sekarang. Apa fungsi APAT? Apa fungsi APAT? Sekarang APAT nak salahkan e-hailing operator? Adakah APAT mengawal benda-benda ni? Apa yang APAT telah bentangkan kepada menteri sampai menteri keluar salah statement? Apa yang APAT buat? Ini semua salah APAT. APAT tidak mengawal industri dengan baik. APAT seperti takut dengan Grab. Pasal apa dia nak takutkan Grab? Pasal apa dia nak takutkan Grab?
Siapa Grab? Grab bukan company Malaysia. Dulu je company Malaysia. Dah lepas dah dapat lesen, dah dapat besar, dah makan semua, dia keluar. Dia tinggalkan Malaysia. Income tax pun tak bayar. Apart gagal sebab Apart tidak mengawal semua e-healing. Saya dah cakap dari dulu lagi sebelum tukar pada Pakatan Harapan, saya cakap kalau nak buat e-healing ni, app ni buat satu app saja yang mana masa tu Smart, sekarang dah Apart yang menjalankan app ni. Online tak payah. Tak payah online. Semua ikut dalam satu app yang mana Apart jalankan. Apart manage. Di pihak pemandu kami suarakan pihak pemandu untuk dikongsikan dengan Datuk supaya Datuk boleh komen. Di pihak pemandu, mereka tidak boleh menerima yang tindakan kerajaan begitu pantas untuk menyekat, untuk mengawal kenaikan tambang ni, sedangkan sebelum ini bertahun sudah mereka menuntut untuk diselaraskan tambang lantai bagi mengawal tambang jatuh. Tiba-tiba bila dalam seminggu saja cerita ini keluar, kerajaan terus sampai ke ada satu peringkat untuk mencipta ataupun melaksanakan tambang ceiling, iaitu tambang untuk mengawal kenaikan. Di sini bagi pihak pemandu, apa yang Datuk boleh suarakan? Pemandu, bagi pihak pemandu, of course, kalau harga terlalu tinggi dan tidak dikawal oleh kerajaan dan dikawal oleh EHO, ia tidak menguntungkan pemandu kalau terlalu tinggi. Maksudnya harga tak masuk akal. Okey, ia akan merugikan pemandu. Tetapi kalau harga tu dikawal mengikut harga teksi, kategori yang disediakan, ia akan dapat memberi keuntungan kepada pemandu teksi dan juga keuntungan kepada pengguna. Jadi Apart kena bersikap terbuka, bukan bersikap orang takut nak melaksanakan. Pasal Grab ada kenal Perdana Menteri, Grab ada kenal, contohlah, Grab ada kenal orang-orang besar, Grab kenal MOT lah, ni semua Grab. Ini semua mengarutnya kita lah. Apa yang apa nak takut? Dengan pemandu teksi dia belasah cukup-cukup. Pasal apa dia nak takut dengan e-hailing? Pasal apa dia tak boleh kawal harga e-hailing? Saya pun tak faham. Dia dulu sampai sekarang, daripada Smart sampai Apart, semua membodohkan menteri. Menteri kena bodoh oleh Apart dengan alasan-alasan yang diberi. Saya terbaca satu statement menteri. Menteri cakap alasan diberi traffic jam, kurang pemandu, itu sebab harga kena naik. Saya setuju dengan menteri, harga bodoh itu alasan bodoh. Yang Apart nak bagi setuju, Apart nak ikut cakap ni semua apa? Kontrol, manage it. Tak ada urusan, saya je bersoal. Okey Datuk, ni soalan yang agak menarik juga. Kalau sebelum ni Datuk cenderung ke arah untuk menyokong parti kerajaan lah yang didakwa sebagai menyokong industri e-hailing dan taksi. Jadi untuk PRU akan datang ni, boleh tak bagi bayangan ke arah kerajaan mana yang Datuk nak sokong? Sebab Datuk kan terus terang Saya cuma nak sokong Perdana Menteri yang bersikap adil, Perdana Menteri yang betul-betul prihatin terhadap industri taksi, Perdana Menteri yang prihatin terhadap komuniti taksi. Sebab komuniti taksi ni orang miskin, B40 ke bawah, dia termasuk e-hailing juga. Tapi saya tidak menyokong Perdana Menteri atau kerajaan yang double standard. Bermakna kalau dia suka orang persatuan ni, dia tolong. Kalau dia tak suka, dia tak tolong. Dia suka syarikat ni, dia tolong. Dia tak suka, dia tak tolong. Ataupun orang persatuan ni datang cakap benda-benda tak betul pun dia jadi betul, dia sokong.
Itu semua saya tak suka. Saya suka berterus terang. Jadi pada saya buat masa ketika ini, saya memberi sokongan penuh kepada Perdana Menteri sekarang, Ismail Sabri. Saya akan berjumpa dengan beliau, saya tengah tunggu tarikh. Saya akan berjumpa dengan beliau untuk membincangkan isu industri ini, dan saya tahu saya boleh membantu kerajaan, saya boleh membantu Menteri Pengangkutan, dan saya boleh membantu APAD untuk meredefinasikan balik industri teksi ini kepada tahap yang baik dan betul. Katanya tambang teksi dikaji pada kali terakhir adalah 2015. Jadi ada permintaan dekat sini, Datuk, untuk kerajaan mengkaji semula tambang teksi. Tambang teksi nak kaji apa? Eksekutif dah naik harga. Bajet pun dah naik harga masa pilihan raya tadi. Semua dah naik, nak apa, RM3.20 okey lah. Apa lagi nak? Masalahnya jangan asyik kita nak minta naik harga sedangkan perkhidmatan yang diberi tak kualiti. Perkhidmatan diberi kualiti jugalah, baru kita cerita naik harga lagi. Kita belum dapat menunjukkan kepada penumpang yang kita memberi perkhidmatan yang terbaik. Itu yang pertama kita kena tunjukkan. Baru kita bercerita pasal naik tambang. Kawan yang mengatakan kita tambang teksi kita antara yang termurah di dunia, Datuk. Yang kelima termurah. Ini permintaan daripada suara pemandu. Awak Rizal, saya nak cerita dengan awak, berapa ramai orang Malaysia pergi London naik teksi? Yang mahal sangat teksi sana tu, yang cantik sangat. Orang Malaysia pergi London berapa ramai naik teksi? Orang London pun kurang naik teksi kat London. Berapa kita nak ikut orang? Kita kena ikut diri kita sendiri, kita kena ikut image kita kena ikut negara kita, permintaan kita. Kita kena naikkan, upgradekan servis level kita. Maknanya pemandu kena berkualiti, kereta kena bersih, berdisiplin, beramanah, semua ni. Baik driver taksi maupun baik e-hailing. Bila ini semua dah teratur, dah buat betul-betul, guna meter, ikut kiraan meter, semua betul, barulah kita cerita pasal naik harga. Tapi kalau kita naik harga tinggi sangat, kita nak lawan dengan kereta api lah, kita nak lawan dengan, kita buat macam-macam andaian, kita buat andaian yang ini macam ni, yang ni macam ni, itu sebab kita kena naik harga. Tak payahlah. Sampai bila tak habis. Servis pun tak naik. Naikkan servis lah. Datuk boleh simpulkan Datuk keseluruhan apa yang Datuk mahukan lah untuk isu kenaikan harga e-hailing ni, Datuk? Tadi Datuk ada sebut ada peak hour charges untuk taksi, tapi itu pun ada charge je. Boleh explain tak berapa kenaikan dia during the peak hour? Okey, dia macam ni okay. Kalau you naik taksi daripada pukul 12 malam, dia ada waktu dia. 12 malam sampai pukul 6 pagi, dia kira extra midnight charge. Itu kerajaan luluskan. Midnight charge tu 50% daripada harga meter. Okey. Peak hours pun kita ada peak hours charge. Tak silap saya 50% juga. So itu kerajaan dah memang aturkan mengikut meter. Maknanya ni guna pakai untuk semua kelas lah kan? Semua kelas. Tadi apa soalan tadi tu kat studio? Tim wartawan minta Datuk simpulkan apa sebenarnya yang Datuk mahukan berkenaan dengan isu tambang yang menjadi tumpuan pada waktu ni. Pertama, saya nak kerajaan sama ratakan tambang dan kelas-kelas tambang tu sama dengan teksi. Sama ratakan. Bajet ikut harga bajet teksi, eksekutif ikut harga eksekutif teksi, premium ikut premium teksi. Yang premium tu yang RM4 tu. Okay? 3 kategori cukup. 3 harga. Tak payah nak cerita panjang-panjang. Kawal. Kerajaan kena kawal ini. Itu saja saya minta. Kedua, saya minta kerajaan merombak kembali APAD. Kementerian Pengangkutan rombak balik APAD. APAD tidak berfungsi dan tidak
menjalankan tanggungjawab yang sepatut dijalankan, dan APAD boleh berfungsi lebih baik dengan adanya restructuring kedalaman. Datuk, berhubung dengan menyamaratakan harga e-hailing dengan teksi tadi, tapi menteri sudah buat kenyataan sebelum ni yang mengatakan dia tak ada kerajaan tak ada hak untuk kawal, bukan tak ada hak, tak kawal tambang asas pengangkatan e-hailing, Datuk. Itu yang kesalahan kerajaan tu. Kerajaan pernah MOT kata kerajaan tidak pernah mengawal harga. Jadi bila harga tu naik jangan bising lah. Harga naik jangan bising lah. Kalau itu statement daripada kerajaan. Itu saya cakap, nak mengubahkan industri ni dengan baik, sama rata, pemandu akan selesa, penumpang pun akan selesa. Buang yang keruk, ambil yang jernih. Buat yang baru, sama ratakan semua dengan kategori-kategori harga meter yang dah ada. Baik e-hailing, baik taksi, samakan. Selesai masalah tu. Lagi satu, APAD kena ambil tindakan terhadap pemandu-pemandu e-hailing yang tidak berdisiplin seperti pakaian, selipar, seluar jin. Ni semua kena ubahlah. Biar smart lah. Jadi orang bayar lebih pun orang tak marah kan. Okay? Hello, good day, sir. I have a question. Kerajaan pernah cakap lah sebelum ni, statement dia, e-hailing is open market. So, harga kerajaan takkan masuk campur. So, for example, kalau ekonomi kita, diorang cakap bulan depan dijangkakan akan berlaku deflasi. So, it's mean e-hailing harga semua benda like transportation, harga semua akan naik. So it will be a burden to people. So still kerajaan masih tak akan masuk campur ke? And then what is your opinion about that? Because kerajaan and menteri is there to help people. When people is suffering and something is burdening, kerajaan have to step in to control that thing. So walaupun jika berlaku deflasi and then harga semua naik, kerajaan masih tak nak campur tangan. So what is your comment about that thing? Kerajaan tak boleh cakap tak campur tangan sebab kerajaan dah buat kesalahan yang besar. Sama ada kerajaan Barisan Nasional dulu atau Pakatan Harapan dulu, kesalahan dah buat. Kerajaan kena terima dan accept that is the mistake that done by the government, whether previous or whatever, doesn't matter. But now under the leadership of Menteri Pengangkutan dan leadership of Ismail Sabri, change must be done. Kerajaan tak boleh cakap, kerajaan tak boleh masuk campur tentang harga ceiling ataupun harga yang dicaskan. Bila kerajaan cakap dia tak boleh masuk campur, itu bermakna apa pun harga yang dia nak taruh, sukati e-hailing lah. Pasal apa kerajaan nak bising bila orang komplain? So kerajaan tak boleh lagi bersikap terbuka seperti itu. Kerajaan kena mengawal. Apabila kerajaan mengawal, kedua-dua pihak akan mendapat keuntungan, iaitu pemandu dan juga penumpang. Kerajaan kena tukar sikap di bawah the leadership of Menteri Pengangkutan yang sekarang, yang mana orang yang berpengalaman, orang yang ada berakal fikiran, yang berprofesional, yang bersikap rakyat kan. Jadi under Datuk Seri Wee Ka Siong, change must be done now. Stop talking. Of course you are threatening, good, tetapi change must be done. Important, change must be done for the rakyat and the country. Ada lagi soalan? Datuk, soalan terakhir ni sebelum kami bersurai. Kesihatan Datuk macam mana, Datuk? Kesihatan saya alhamdulillah
Sihat tak sihat, saya kena alhamdulillah je lah. Saya banyak minta doa supaya Allah memberikan saya kekuatan untuk menghadapi kesihatan yang baik ataupun yang tak baik. Apa saja yang berlaku dalam kehidupan saya, syarikat saya cuma mendoakan agar Allah memberikan saya ketabahan dan kesungguhan untuk terus maju ke depan dan membantu industri pemandu teksi dan e-hailing, dan juga saya berhasrat untuk membantu Menteri Pengangkutan untuk membuat perubahan besar dan drastik kepada industri kalau diberi peluang.